cakap aku tak mau. Aku akan pertahankan ini bumi aku, tanah air aku, negara aku. Aku akan pertahankan adat kita. Dia takkan setelah itu nak membiarkan orang lain masuk menjajah negara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita bersama-sama di dalam YM Podcast yang julung-julung kali ini diadakan pada hari ini dengan tajuk yang sangat best, yang sangat bermanfaat untuk kita ambil ibrah ataupun ambil pengajaran, iaitu tajuknya adalah pengamal adat Melayu syirik ke? Kalau tengok pada kita punya tajuk ni, dia menceritakan tentang adat. Adat. Yang mana kalau adat ni kebiasaannya kalau di bumi ataupun di tanah Melayu ini adalah adat Melayu itu sendiri. Dan orang Melayu itu sendiri mempunyai adat-adat yang tersendiri untuk ditonjolkan kepada masyarakat yang berbilang kaum yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Taala dalam Al-Quran. Yang mana Allah menjadikan manusia ini berbilang-bilang kaum. Untuk apa berbilang kaum untuk Allah jadikan? Untuk kita saling kenal mengenali. Jadi insya-Allah pada hari ini saya tidak berseorangan. Saya bersama dengan ahli panel kita yang jemputan, yang mana sebenarnya kami bukanlah terbangkan beliau jauh daripada mana-mana tempat, tak, kami sendiri datang ke negeri Melaka ini untuk berjumpa dengan beliau, dan insya-Allah beliau akan berkongsikan serba sedikit di YM Podcast ni tentang apa yang dimaksudkan dengan adat dan boleh tak diamalkan, dan bagaimanakah yang dimaksudkan dengan adat di dalam orang Melayu itu sendiri, insya-Allah. Jadi sebelum saya pergi jauh, marilah kita mulakan perkenalan kita tu, insya-Allah. Tok mungkin boleh kongsikan serba sedikit ataupun pengenalan diri Tok sendiri, insya-Allah. Baik. Lebah bukan sebarang lebah. Lebah bersarang di pohon kayu. Sembah bukan sebarang sembah. Sembah pusaka adat Melayu. Anak raja bermain rodat di tengah halaman. Bersama kita memartabatkan adat supaya kekal zaman berzaman. Yes. Alhamdulillah, terima kasih kepada YM Broadcast yang sanggup terbang dari jauh datang ke negeri Melaka, Bandaraya Warisan Dunia. Dunia. Negeri beradat dan berbudaya. Jadi dah tentu orang Melaka ni akan mengalu-alukan kehadiran tetamu-tamunya dengan rangkap pantun kapal dagang dari seberang, syarat muatan kayu meranti, dari jauh tuan-tuan dan puan-puan datang, kami di Melaka sedia menanti. Baik, sebelum saya melanjutkan sedikit perkongsian, saya nak mengambil kesempatan juga mewakili Kerajaan Negeri Melaka yang amat berhormat Ketua Menteri Melaka, Esko-nya dan juga INSWA serta Persatuan Pengamal Adat Melayu Melaka, kerana YM Broadcast sudi datang ke Melaka dan berkongsi ilmu yang baik untuk masyarakat kita kali ini. Yes. Dan sebelum jauh, saya ingin memperkenalkan saya Sidang Muslihin bin Muhammad, yang Dipertua Persatuan Pengamal Adat Melayu Sidang Negeri Melaka. Dan insya-Allah sepanjang perkongsian ini saya akan kongsikan kepada anda tentang hal-hal yang ada kaitan dalam tajuk adat Melayu. Okey, terima kasih tu atas pengenalan diri yang kalau di negeri Melaka ini sendiri akan mengenali apakah yang dimaksudkan dengan Tok Sidang tu sendiri kan. Yeah. Jadi inilah entiti ataupun identiti seorang yang mempunyai pangkat Tok Sidang, yang mana beliau merupakan presiden ataupun ketua bagi Persatuan Pengamal Adat Melayu Sidang di negeri Melaka. Dan mungkin ada antara kita kan yang tengok ataupun yang menonton podcast ni yang mungkin nak tahu apa yang dimaksudkan ataupun siapakah yang menceburi ataupun anggota di dalam Persatuan Pengamal Adat Melayu atau Adat Melayu Sidang Negeri Melaka ni. Mungkin Tok boleh kongsikan kepada kita, insya-Allah. Baik. Seperti mana yang kita sudah maklum,
Melaka adalah sebuah negeri di mana bermulanya kerajaan di tanah Melayu ini. Dengan bermula sejarahnya kalau kita baca ya dalam buku kita belajar dibuka oleh Parameswara Parameswara. 1400 kan. Dan negeri ini telah mempunyai berdirinya sistem beraja. Sistem kesultanan yang sangat hebat, bukan saja di Nusantara Melayu, bahkan lebih daripada itu. Betul. Dalam sistem pentadbiran di dalam masyarakat, khasnya di negeri Melaka seperti mana yang kita sedia maklum, dari tahun ke tahun sehinggalah sampai sekarang, dalam setiap kawasan kampung dia mempunyai seorang ketua. Ketua ini digelar sebagai Tok Sidang. Tok Sidang ini menjadi ketua di dalam masyarakat di dalam hal-hal yang ada kaitan dengan adat istiadat Melayu di dalam kampung masing-masing. Pada tahun 1960, iaitu pada 22 hari bulan Jun 1960, telah tertubuhnya sebuah persatuan yang merangkumi ketua-ketua kampung di dalam negeri Melaka. Dan persatuan ini dinamakan Persatuan Ketua-Ketua Kampung Sidang Negeri Melaka. Sidang Negeri Melaka. Mereka menjadi ketua menyenggara dalam hal adat istiadat di dalam kampung masing-masing. Kemudian setelah lama, sehinggalah pada tahun 2018, persatuan ini telah mengubah ataupun telah diubah ataupun telah bertukar namanya daripada Persatuan Ketua-Ketua Kampung Sidang Negeri Melaka kepada Persatuan Pengamal-Pengamal Adat Melayu Sidang Melaka. Kenapa jadi begini? Kerana pada tahun 2018, kerajaan yang memerintah ketika itu, Kerajaan Barisan Nasional, tidak dipilih oleh rakyat. Kemudian berdirilah Kerajaan Pakatan Harapan, maka semua penjawat-penjawat jawatan sidang ini ditamatkan. Tetapi persatuan ini tetap wujud kerana persatuan ini berdaftar dengan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan. Dan dia mempunyai peraturan dan undang-undangnya. Betul. Maka apabila sidang-sidang ini tidak lagi berkhidmat sebagai ketua kampung yang menerima allowance daripada pihak kerajaan, maka persatuan ini terus menggerakkan aktivitinya dalam tujuan dan matlamat memartabatkan institusi adat Melayu. Betul. Maklum sajalah, bila sebut adat Melayu, kita dapati ianya semakin hari semakin ditinggalkan. Betul. Sebab kita berada dalam zaman moden yang serba canggih. Serba canggih. Jadi itulah antara sejarah, dan hari ini penjawat-penjawat yang ada di dalam Persatuan Pengamal-Pengamal Adat Melayu Sidang di Melaka ini terdiri pada 3 golongan, iaitu pertama, bekas-bekas sidang. Yang kedua, sebahagian sidang-sidang yang sedang berkhidmat. Yes. Dan yang ketiga, orang-orang perseorangan yang mencintai adat budaya kesenian Melayu kita ini. Melaka. Jadi insya-Allah mungkin kalau tengok pada sudut apa yang Tok terangkan tadi, apakah dia punya sejarah dia, bagaimana persatuan ini ditubuhkan. Pada asalnya ia adalah satu jawatan yang sangat terhormat di kalangan orang-orang Melayu di negeri Melaka, betul. Dan sampai sekarang ni tertubuhnya satu persatuan yang berdaftar di bawah ROS, di bawah Jabatan Pendaftaran Pertubuhan, dan insya-Allah sekarang dan masih bergerak lagi sekarang ni untuk nak memartabatkan adat-adat Melayu itu sendiri. Jadi mungkin Tok boleh terangkan kat kami bagaimana yang dinamakan adat itu sendiri sampai ia menjadi satu lambang kepada orang Melayu itu. Baik. Bila bercakap soal adat dan bila kita bertanya soal adat, ianya sangat luas untuk kita bahas dan kupas. Betul. 3 hari 3 malam pun tak cukup sebenarnya. Tak cukup, betul. Tetapi kalau kita bercakap mungkin dalam satu ruangan yang kecil, terutama sekali menjurus kepada adat Melayu, adat perkahwinan Melayu, ataupun adat yang
memang sentiasa diamalkan oleh masyarakat Melayu di negara kita ini. Saya berpendapat bolehlah saya kongsikan. Pertama, bila kita bercakap soal adat, kita kena tahu dan kita tidak boleh menyalah tafsir tentang adat. Betul. Baik ke tak baik, ke bagus ke tak bagus. Kita kena tahu apa itu adat. Menjadi perbualan kan, Datuk? Ya. Betul kan? Apa itu adat? Baik. Menurut bahasa asal, adat ini dalam bahasa Arab adah, Ada. iaitu kebiasaan. Biasa? Apa itu biasa? Benda yang biasa yang memang diamalkan oleh orang Melayu sejak dulu sampai sekarang. Yes, betul. Contoh macam Saudara Paris lah, pakai songkok hitam. Sejak bila Saudara Paris pakai songkok hitam? Dah tentu tak tahu bila. Sebab mungkin ayah dulu pakai agaknya songkok hitam. Kan? Kenapa Faris sekarang pakai? Pun kita tak tahu kenapa aku pakai, kan? Tapi itulah yang dinamakan adat. Adat itulah biasa. Memang zaman tok kita dulu pakai songkok ni. Zaman ayah kita pun kita pakai songkok ni. Dan kita sekarang pun pakai songkok ni. Sebab ini adalah salah satu daripada dinamakan pakaian Melayu, jati diri Melayu. Tak nampak orang Melayu, dia pakai songkok. Melayu lah tu. Takkan orang bukan Melayu pakai songkok, kan? Betul. Jadi ini, tetapi yang lebih perlu kita mengenali adat itu, ianya adalah satu peraturan, satu undang-undang yang diwujudkan oleh sesebuah kelompok di dalam sebuah kumpulan atau kawasan atau kampung dengan peraturan dan ianya menjadi undang-undang yang mesti diikuti oleh masyarakat setempat. Dan ianya berterusanlah daripada satu zaman ke satu zaman, ianya terus diikuti, maka itulah yang dikatakan adat. Bukan menjadi adat ni adalah, sebenarnya adat ni sejarah kalau orang zaman sekarang kata, betul kan? Adakah adat ni dia sejarah ataupun dia sebenarnya sedang diamalkan sampai sekarang? Ya, adat ini adalah kehidupan. Kehidupan yang berlaku sepanjang waktu, sepanjang masa. Cuma macam saya sebut tadi, pengertian adat. Baik. Adat ini sebenarnya boleh dibahagikan kepada 4 bahagi. Pertama sekali, adat yang sebenar-benar adat. Apa itu adat yang sebenar-benar adat? Adat yang sebenar adat ialah adat yang hak seperti lapau makan. Betul. Haus minum. Kebiasaan. Betul. Kalau api itu sifatnya Panas. Kalau air sifatnya sejuk, menghilangkan dahaga. Itu adalah adat yang sebenarnya. Adat itu datang daripada mana? Itu tu hak milik Allah SWT. Yang itu kita tidak boleh ubah suai. Betul. Dia tetap. Sunnatullah. Yang kedua dinamakan adat yang diadatkan. Betul. Faris tahu bagaimana yang dikatakan adat yang diadatkan? Adat yang menjadi adat. Macam tu, kebiasaan. Saya ambil satu contoh senang. Kalau orang Melayu dulu, waktu makan, duduknya di atas tikar. Tikar mengkuang, kan? Mengkuang, betul. Yang kedua, duduk makannya bersila. Sementara yang perempuannya bersimpu. Dan yang ketiga, makannya menggunakan tangan kanan lah. Tangan kanan. Tetapi hari ini orang Melayu boleh menerima perubahan cara kita makan. Kita boleh duduk di kerusi, kita boleh makan di meja, dan kita boleh menggunakan sudu garpu. Betul. Itu adat siapa? Itu bukan adat orang Melayu. Yang pastinya. Tapi adat orang lain yang kita ambil, kita guna pakai. Itu dinamakan adat yang menjadi diadatkan. Kita dah pakai. Betul. Dulu kalau kita pergi rumah orang kahwin, kita duduk, dipanggil balai. Kemah kan, dipanggil balai. Tiba-tiba datanglah orang kampung panggil penanggah. Datang bawa sedulang lauk, dia pun letak depan kita, dia pun bawa air tangan, kita pun basuh tangan. Betul? Oh, betul. Itu adat lama lah. Betul. Yang wujud, itu adat Melayu. Sekarang kalau kita pergi rumah orang kahwin, adakah kita akan dilayan seperti itu? Tidak. Tak kira lah pangkat kita siapa, kita kena berdiri, ambil pinggan, kita beratur, ambil isi lauk berapa banyak kita nak, cari tempat duduk, kita makan, kita makan. Lepas tu nak balik, cari tuan rumah, kita salam. Betul? Betul. Nampak tak betapa berubahnya adat ni? Tapi orang guna pakai tak? Guna. Ini juga dinamakan adat yang diadatkan. Orang terima. Betul. Itu menjadi adat. Itulah menjadi adat. Dan yang ketiga. Adat yang teradat. Oh, teradat. Kita lahir dulu pun memang benda ni dah ada. Sampai sekarang diguna pakai. Apa dia? Memakai kekuning-kuningan di kalangan
raja-raja Melayu. Betul, Di dalam negara raja-raja kita Melayu. ni, Yang di-Pertuan Agong, sehinggalah sultan-sultan, raja-raja ni negeri beraja, menggunakan kuning. Kita rakyat biasa tak boleh guna kuning. Betul? Betul. Tapi raja memang dah teradat. Kita jangan pandai-pandai rumah kita nak warna kuning, dalam lansir kuning apa semua. Orang kata ni keturunan raja ke ni? Orang panggil kuning raja kan tu kan? Kuning raja lah. Sebab itu memang dah teradat sejak dulu. Sejak bila? Sejak zaman, kalau kita baca sejarah, sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka, kalau tak silap saya, iaitu zaman Sultan Muhammad, Sultan yang kedua. Sultan Muhammad yang Saya dipahamkan begitulah. Makna itu dipanggil adat yang teradat. Dan yang terakhir sekali, adat istiadat. Adat istiadat. Macam mana adat istiadat? Dalam konteks perkahwinan Melayu, adat istiadat dia bermula daripada adat merisik. Okey. Diikuti adat meminang bertunang. Meminang bertunang. Yang ketiga, dia ada adat-adat lain lah, termasuklah adat naik belanja. Okey. Lepas tu adat menikah. Lepas tu selesailah adat bersanding dan sebagainya. Betul. Itu dipanggil adat istiadat. Memang dah disusun atur orang Melayu. Dan sampai hari ni pun masih lagi diamalkan. Betul. Walaupun tidak diamalkan selengkapnya. Yes. Tapi kalau nak anak orang tu memang kena pergi Minang lah. Betul. Tak ada main telefon ni, aku nak kau, jom kita pergi Kahwin. pejabat agama kahwin, tak. Dia mesti akan hantarlah rombongan Minang. Betul? Boleh, malu-malu lah. Kita masih mengekalkan cara adat tu. Lepas tu hari menikah. Dua lah. Yang naik belanja tu dah tak ada lagi dah. Dah tak diamalkan. Itu dipanggil adat istiadat. Termasuk juga adat istiadat seperti adat pertebalan raja-raja. Raja-raja, betul. Adat pengurniaan bintang-bintang dan pingat. Adat tamat latihan pasukan polis, tentera dan sebagainya. Itu dipanggil adat istiadat. Jadi kalau kita dah faham tentang makna adat yang saya sebut tadi terbagi pada 4, maka kita mungkin perlu ke menyoal soalan, ataupun adakah kita perlu berfikiran yang salah, ataupun kita berkata selama ni aku membuat tafsiran yang salah tentang adat. Betul. Itu dia. Maka apa yang penting bagi saya, kita hendaklah faham apa itu adat. Yes, benar. Barulah kita boleh berbahas dan berbincang dan bercakap tentang adat. Betul. Cantik perbahasan yang disampaikan oleh Tok Sidang tadi. Tok Sidang memberitahu kita bahawa kalau kita nak tahu satu benda tu, kita kena tahu pengertian dia dulu. Ya. So kalau kita dah tahu pengertian, barulah kita tahu apa cabang-cabang dalam ilmu tu, betul? Ya. Sama juga tu, kalau yang muda-muda dia dah pergi ke universiti ke, pergi ke mana ke belajar satu-satu ilmu tu, yang pertama sekali mesti ada pengenalan, pengenalan pengertian, betul? Barulah masuk ke tajuk-tajuk yang makin dalam tu. Jadi insya-Allah. Jadi kat situ antara salah satu betul petanda bahawa kita kena menjadikan adat ini adalah yang bukan lari daripada syarak. Sebab ramai tu sekarang ni, kemungkinan ada antara masyarakat zaman sekarang yang mengatakan adat ni adalah benda yang sejarah, tak payahlah lapuk orang panggil. Maaf kata kan. Tapi kami ni nak mengamalkan syarak. Kami tak nak mengamalkan adat. Jadi bagaimana pandangan tu bagi orang yang macam ni? Baik, terima kasih di atas soalan yang sangat baik. Kerana inilah yang menjadi isu di luar sana yang orang seling bertanya-tanyakan dan membuat perbandingan tentang salah faham adat dan syarak, betul? Jadi sebelum saya nak menjawab tu, saya nak mengaitkan sedikit tentang adat. Macam kita adat bernegara, negara kita ni negara yang demokrasi berparlimen, raja berperlembagaan. Raja menjadi tonggak untuk menjaga agama Islam dan orang Melayu, serta menjaga agama lain dan bangsa-bangsa lain di dalam negara ini. Betul. Raja itu adalah tonggak. Maukah kita menukar raja kita kepada orang belah-belah apa nama ni, Barat sana. Barat? Mungkin kita tak nak. Ataupun kita ambil orang Jepun menjadi raja, kita tak nak. Kita nak orang Malaysia, orang Melayu kita menjadi raja. Betul. Itu juga dengan menteri besar, ketua menteri negeri-negeri Melayu, mesti kita nak, orang kata adat pemimpin itu dipertahankan. Betul. Maka kita hendak ini juga dinamakan adat. Kita akan pertahankan. Aku tak mau, aku akan pertahankan ini bumi aku, tanah air aku, negara aku akan pertahankan. Kita pertahankan adat kita. Kita takkan semudah itu nak membiarkan orang lain masuk menjajah negara kita. Baik, pergi kepada soalan itu tadi tentang sama ada kita dalam konteks kehidupan, bagaimana kita nak membawa kedua-duanya antara adat dan syarak, betul?
Dalam sebuah pantun Melayu mengatakan menanam kelapa di Pulau Bukum, tinggi sedepa sudah berbuah. Adat bersendikan hukum, hukum bersendikan kitabullah. Kita sumber hukum ada berapa? Ada 4. Al-Quran, Quran, hadis, hadis, ijma', qiyas. qiyas. Jadi semuanya terdapat di dalam syarak di mana adat mengikut. Adat dikendung, syarak dijunjung. Dalam kehidupan ini kita tidak boleh lari daripada menjalani kehidupan berpandukan kepada syariat dan syarak serta tidak meninggalkan tata cara hidup orang Melayu ni penuh dengan adat. Betul. Dan sedikit lagi nak tambah supaya kita dapat melihat dan memahami tentang apa itu adat. Dalam pantun Melayu mengatakan tadi dah disebut ni, makan sirih berpinang tidak. Sirih ada di bawah tangga. Makan sirih mengenyangnya tidak. Tanda budi dan juga bahasa. Ini kita nak bawa dalam kehidupan seharian bahawa adat memang sentiasa kita hidup dalam kehidupan adat, peraturan, betul. Undang-undang yang ada di dalam masyarakat kita, dalam negeri kita, dalam negara kita, kita akan ikut. Kita tak akan buat. Contoh, kita nak ke buat jahat. Sebab kita tahu kalau buat jahat kan, kita akan dikenakan tindakan undang. Kita dipenjara, didenda dan sebagainya. Maka kita tak ikut. Itu adat di peraturan dah ada tu. Yes. Dan syarak pula mengatakan kita tak boleh buat baik. Kita hendak sentiasa melakukan kebaikan. Kita tak boleh melakukan kemungkaran dan kejahatan. Kita ikut jalan berdua. Bermakna tak boleh dibiarkan di pinggir. Dia akan jalan seiring. Maknanya kat sini kalau macam daripada apa yang Tok beritahu tadi, sebenarnya adat ni bukanlah menyanggahi syarak, betul? Ya. Malah dialah yang mengagungkan syarak itu sendiri. Ya. Dan nak berkatanya Melayu ni, kalau nama kata Melayu tu sendiri tu kan. Ya. Kalau Melayu yang dalam perlembagaan kita, Melayu ni adalah orang yang Melayunya beragama Islam, bercakap bahasa Melayu, mengamalkan adat istiadat. Terdapat dalam perlembagaan negara kita, Malaysia. Betul. Kita rakyat Malaysia kena faham tu. Betul. Bukan adat-adat ni suka-suka. Tak payahlah ni adat-adat ni semua. Kita kena faham dia termaktub di dalam perlembagaan negara. Betul. Lepas tu Tok, macam saya cakap tadi kan, Melayu ni sendiri adalah yang macam Tok cakap tadi, beragam Islam dan sebagainya. Pada awalnya lah Tok, saya ni sebab kita ni baru lahir tu kan. Jadi macam saya dulu-dulu ataupun sampai sekarang pun sebenarnya, kalau saya bercakap dengan mak saya akan cakap, orang Melayu ni patutnya dia kena pergi masjid. Saya pun fikir, kenapa orang Melayu je? Kenapa tak orang Islam yang pergi masjid? Bukankah ada orang bukan Melayu Islam juga ke? Dia pun kena pergi masjid kan? Lebih kurang macam tu. Jadi selepas saya dapat penerangan pada Tok kata Melayu ni adalah agama Islam yang mengamalkan adat istiadat Melayu, bercakap bahasa Melayu. Okey, saya faham dah apa yang dimaksudkan oleh mak saya itu sendiri. Okey, terima kasih Tok atas penerangan yang baik itu tadi, yang ceritakan tentang adat Melayu ini sendiri, apa yang dimaksud dengan adat Melayu. Nak membuang secara total lah pemikiran-pemikiran yang menyangka ataupun memandang adat Melayu ni adalah adat-adat yang ketinggalan zaman, na'udzubillah. Sebenarnya adat Melayu ni jugalah adalah yang menguatkan syariat Islam itu sendiri. Jadi mungkin kita boleh pergi ke soalan yang macam ni tu. Kalau berkisar tentang adat juga tu. Adat ni kalau macam yang Tok cerita tadi, ada beberapa peringkat kalau kita sebut adat pernikahan. Adat istiadat perkahwinan Melayu lah. Perkahwinan Melayu, betul. Jadi bermula daripada tunangnya, merisiknya, sampailah ke peringkat akhir bernikah. Jadi apakah dia punya falsafah di setiap peringkat itu sendiri tu yang Tok boleh sampaikan? Baik, bercakap dalam konteks adat perkahwinan Melayu, orang Melayu telah mengamalkan sejak lama dulu. Dan saya dah sebut tadi, makan sirih berpinang tidak. Sirih ada di bawah tangga, makan sirih mengenyangnya tidak. Tanda budi dan juga bahasa. Orang Melayu ni kaya dengan budi dan bahasa. Betul. Nak tahu di manakah terletaknya budi? Ada pada bahasa. Ada pada bahasa itu sendiri. Orang kata, kalau kita datang berbahasa, orang kata beradat betul orang ni. Beradat tu maknanya orangnya beradab, tidak kurang ajar, lembut. Yang itu dipanggil beradat. Tapi kalau kita bercakap pun tentang kasau je dan tak mengikut tata cara yang betul, orang kata kasau betul pula ni. Baik, dalam
adat istiadat perkahwinan Melayu seperti yang disebut tadi Faris, dia bermula daripada merisik lah. Betul. Biasanya merisik ni dilakukan oleh ahli keluarga sahaja. Oh, okay. Apabila keluarga pergi merisik anak si anu-anu tu dan dapat maklum dia orang bersetuju, maka mereka mengatur untuk datang fasa kedua dinamakan meminang. Meminang inilah menggunakan khidmat seorang ketua adat. Kalau di Melaka ni namanya sidang lah. Sidang tu sendiri. Jadi sidang akan pergilah mengetuai keluarga lelaki untuk meminang anak perempuan, keluarga perempuan itulah. Tugas sebagai tok sidang itulah. Dan tok sidang tu akan biasanya membawa tepak sirih. Tepak sirih. Sebagai kepala adat. Kepala adat. Dalam adat Melayu ni akan buat tepak sirih, kepala adat. Dan juga ada sirih junjung dipanggil kepala hantaran. Okay. Dan sirih ini dibuat sirih betul lah, bukan sirih plastik. Dan ada beberapa barang iringan biasanya berbentuk makanan dan manisan. Seperti gula-gula, buah-buah tangan, kek, kan manisan. Benda baru nak manis kan? Betul. Itu falsafah dia nak manis. Manis saja. Dan apabila sampai ke peringkat ketiga, dulu ada adat naik belanja. Naik belanja, di mana pihak lelaki akan datang mungkin 6 bulan selepas pembilangan itu diterima, datang mengantarkan separuh belanja. Kalau katalah perjanjian hantarannya sebanyak 10,000, maka 6 bulan pertama tu pihak lelaki datang sikit lagi melalui ketua adat sidang, bawa tepak sirih semua dan bawakan duit RM5,000 tu naik belanja. Dan bakinya pula dibawa hari yang terakhir, iaitu dia menyebutkan hari pernikahan. Hari pernikahan tu sendiri. Hari pernikahan tu biasanya pihak lelaki akan datang diketuai untuk sidang, akan bawa sirih junjung juga, tepak sirih juga, dan barang-barang yang dijanjikan semasa pertunangan. Biasanya yang dijanjikan ni ialah jumlah hantaran. Kalau dia kata 10,000 serba satu. Itu bermaksud serba satu iaitu satu persalinan. Iaitu biasanya tudung, sepasang baju, beg tangan dan kasut. Itu dipanggil serba satu persalinan. Dia ada satu perkataan yang kita jangan salah faham. Bila kita sebut serba satu berdiri, teruk kita. Sebab orang perempuan ni berdiri daripada kepala sampai ke kaki. Pertama sekali dia ada gelinyang anting-anting. Anting-anting ke? Yang kedua dia ada rantai. Yang ketiga dia ada gelang. Yang keempat cincin. Kaki dia ada gelang kaki. Gelang kaki pun ada juga. Yang itu kalau kita kira harga emas masa tak termasuk pakaian tadi tu. Betul. Berapa? Yang itu kalau kita sebut silap, dari segi adat dia akan pegang. Kalau si perempuan kata 10,000 serba satu. Berdiri. Kemudian si lelaki pula kata saya setuju tu. Allah, diingatkan sepersalinan. Lepas tu kalau kita nak sebut 10,000 serba satu persalinan. Maka pada hari menikah tu besok dia akan bawa lah lagi yang 5,000 tu. Dan dia bawa satu persalinan tu. Yang tu ada tudung, ada sepasang baju, ada kasut, ada beg tangan. Yang lain-lain ni ada tuala, ada telekung, ada pewangi kan, dan ada buah-buahan, itu hadiah saja. Itu. Jadi fasa-fasa ini fasa yang memang dilalui dalam majlis adat perkahwinan. Cuma bila kita lihat perkembangan dunia moden sekarang ini, yang ada diamalkan di sebahagian besar negara kita, mungkin dua saja, iaitu meminang dan menikah. Kadang-kadang adat menikah pun dah tak ada. Betul. Dia guna untuk meminang aja. Lepas tu apa nak jadi, itu pandai dia orang syarak lah kan. Betul. Sepatutnya dia akan menggunakan khidmat ketua adat sidang tadi dari mula, sebab sidang ni memegang perjanjian. Dan dia kena tunaikan perjanjian sebelum pernikahan. Ini bila dah buat perjanjian, nikah terus. Lepas tu tidak diselesaikan, tiba-tiba nikah. Jadi pelik juga kita janji, tapi janji belum ditunaikan, tiba-tiba menikah. Tak betul lah tu. Dah janji, dah tunaikan janji ke belum? Dah tunaikan janji belum? Yang 10,000 makin siapa mengesahkan? Pihak perempuan dah terima. Sedangkan saya ni adalah ketua adat sidang. Siapa pula mengesahkan? Jadi yang ini kita kena betulkan. Supaya kita dapat melaksanakan kerja-kerja mengikut adat, tata cara adat yang betul. Supaya kita
kita sendiri tak menyalah erti dan menyalah fahamkan, apatah lagi orang lain. Betul? Kalau ada macam daripada apa yang Tok Ekat tadi tu, sebenarnya kalau daripada Islam sendiri, kalau bab perkahwinan orang panggil walimatul urus. Kan dalam Islam ni ada cerita walimatul urus. Yang mana kalau perkahwinan ni dia punya orang panggil apa, falsafah dia adalah kena war-warkan kepada orang. Jadi kalau dalam adat Melayu ni sendiri adalah tok sidang dia lah menjadi satu ketua yang akan memaklumkan kepada orang kawasan kampung tersebut kan, tok sidang kan. Jadi itulah sebenarnya yang dimaksudkan dengan adat yang mengikut syariat. Jadi mungkin tajuk yang macam saya cakapkan tadi Ketua kan, adakah adat Melayu ini syirik untuk diamalkan ke? Ada last kali ke tu. Jadi sebenarnya kalau kita dah faham apa yang dibahaskan oleh Tok sendiri, adat ini bukanlah satu fahaman yang lain daripada Islam. Tak, dia adalah salah satu falsafah yang nak menunjukkan budi pekerti manusia atau seorang Melayu tu sendiri yang akan menjurus kepada Islam juga sebenarnya. Betul. Jadi tuntaslah kita punya perbahasan kat sini, kita boleh katakan kan sebenarnya tidaklah menjadi syirik apabila kita mengamalkan adat Melayu yang betul, yang mana adat itu adalah yang berpandukan atau bersendikan kepada kitabullah, 4 hukum syarak ataupun rujukan kita sebagai orang Islam. Jadi insya-Allah. Tapi ni Faris, saya nak tambah sikitlah. Kadang-kadang saya nak beritahu juga perkembangan terkini, sedar atau tidak bahawa ramai di antara kita sedang melaksanakan tata cara pengurusan adat perkahwinan Melayu yang sebenarnya sangat bercanggah dengan syarak. Nampak pada zahirnya mengamalkan adat Melayu. Betul. Tapi bukan saja dia bercanggah dengan syarak, tetapi dia bercanggah juga dengan adat. Dinamakan menyalahi adat. Menyalahi adat. Antaranya saya boleh terangkan. Kita lihat bila pengantin dulu sampai, dia akan disambut oleh wakil tuan rumah dengan merinjis dia pulut kunyit kan? Betul. Beras kunyit dengan pulut kan? Ada agamawan menghukumkan haram kerana sifat tu seperti syaitan, membazir. Betul. Kalau saya bertanya berapa kilo agaknya beras kunyit yang ditabur ketika menyambut kedatangan pengantin itu, 10 kilo, 15 kilo, yang pasti sikit. Tak sampai segenggam pun. Dan kalau ayam makan pun tak kenyang. Dan tahu tak apa yang terdapat di dalam beras kunyit dan pulut itu? Ianya terdapat doa-doa, jampi mentera yang tidak menyalahi syarak bagi mengelakkan sebarang kejadian yang memungkinkan ianya berlaku, terutama sekali dalam masyarakat Melayu. Maka dipagar pengantin dan sekeliling kawasan supaya pengantin tak pingsan, tak mati, tak muntah darah. Tapi kita tidak belajar, tak faham, maka kita menghukumkan adat ini membazir, perbuatannya menyalahi syarak, hukumnya mengharam. Faham? Yang kedua, dulu kita biasa melihat apabila pengantin berada di pelaminan, acara yang tidak boleh tidak akan diadakan, iaitu merenjis-renjis menepung tawa. Yes, tepung tawa. Ibu, ayah, bapa saudara, mak saudara, adik-beradik yang tua, paklong-maklong akan naik. Apakah simbolik majlis itu? Tepung tawa tersebut. Simboliknya adalah merestui perkahwinan. Bagaimana kalau kita berkahwin dan hidup di dunia ini tanpa restu ayah bunda? Agak-agak bagaimana kehidupan kita? Kita sebagai orang Melayu, agama Islam, kita tahu setiap perbuatan yang kita lakukan tidak direstui oleh ibu dan ayah, lebih bagi perbuatan itu melanggar syarak, dah tentu kita akan menerima akibatnya. Betul. Tapi hari ini nampak macam masih mengekalkan tradisi itu, tetapi dia ubah. Namanya salam restu. Salam restu, ya. Salam restu. Ini adat mana? Dia tak adat Melayu. Oh, ya ke? Dengan yakinnya. Dengan yakinnya. Bagaimana caranya? Apabila pengantin sampai dan terus naik ke pelaminan, akan dimulakan dengan doa. Alhamdulillah. Bagus kan? Betul. Lepas doa, MC, DJ, pengacara akan sebut. Dijemput kedua-dua ibu ayah pengantin perempuan, Cik Mat dan Cik Asma naik ke pentas untuk salam restu. Mak ayah ni? Mak ayah ni? Mak umur dah dalam 50-an. Allahu Akbar. Dah ada darah tinggi, kecil manis, kaki pula tu hari seliu. Seliu pula. Tapi oleh kerana nak
salam restu, naik jugalah mak ni ke pelamin. Encut naik pelamin. Apa dia buat? Dia salam anak pengantin, peluk anak dia, lepas tu bergambar, lepas tu dapatlah bunga telur kan, ataupun telur, turun. Faris tahu tak perbuatan itu bukan saja menyalahi adat, bahkan menyalahi syarak. Oh, bukan kesalam ke tadi tu? Betul, nampak salam. Tapi perbuatan itu orang Melayu dulu dah hajau. Dengan pengantin ini dinamakan Raja Sehari. Betul. Memang betul kita akan naik. Sebab itu ada merenjam, menepung tawar, tanda merestui. Tapi kalau kita dah membuat tafsiran, tak nak tepung tawar kerana ini bukan amalan orang Melayu Islam, bercanggah, kita buat sembah salam restu. Sebenarnya pengantin kedua-dua kena turun daripada pelaminan, turun pentas, turun tangga dekat mana mak ayah dia duduk sekarang. Yes, betul. Pergi cium kaki dia. Ambil tangan dia cium. Mak ayah, restuilah perkahwinan saya. Betul. Lepas tu pergi kat mak saudara, pak saudara, pak long, mak long. Itu nama dia salam restu. Bukan seperti mana yang dibuat sekarang. Yang mengagung-agungkan inilah seolah-olah adat Melayu. Bukan saja bercanggah dengan adat Melayu, bahkan bercanggah dengan syariat. Betul. Ini kita kan sama-sama betulkan. Yeah, Kena sama-sama betulkan. Jangan mudah-mudah kita nak buat majlis perkahwinan yang konon nak gah, tapi seolah-olah mengekalkan cara tradisional adat Melayu, tapi sebenarnya ia menyalahi syarak. Betul. Yang ini kita kena ambil kira bersama-sama, Faris, ya. Betul. Jadi mungkin apa yang Tok sampaikan tadi macam satu falsafah yang kalau orang-orang muda ni dia akan fikir, oh yang kebiasaan orang buat ni inilah adat Melayu, kan. Jadi mungkin tak dapat satu gambaran ataupun penerangan yang cukup lengkap macam mana yang Tok terangkan tadi. Oh sebenarnya salah benda tu. Kena betul pengantin tu turun cari mana ibu bapa dia untuk mengambil ataupun mendapatkan berkat, restu dan minta sebagainya. restu mak ayah. Betul. Betul. Jadi insya-Allah apa yang disampaikan tadi, yang sepanjang kami sembang ni, insya-Allah sangat banyak input yang boleh dapat oleh kita masyarakat Melayu itu fokus ni kat sini sendiri, dan segala amalan yang kita amalkan sepanjang kita hidup daripada bangun pagi sampailah kita tidur kembali. InsyaAllah kalau kita nak dapatkan keberkatan, hendaklah yang pertama sekali kita kena ikut Quran dan sunnah itu sendiri. Yang mana Quran dan sunnah ni, adat Melayu ni sepatutnya tidaklah menyalahi. Sebab apa? Sebab nama pun adat Melayu, dia memartabatkan bukan sahaja Melayu, malah memartabatkan Islam itu sendiri. Jadi insyaAllah mungkin kita sekarang ni Tok kan dah ke penghujung rancangan kita. Jadi sebabkan untuk kita nak macam orang panggil apa, tujuan kita punya podcast ni adalah untuk nak memperkenalkan kepada masyarakat di luar sana apakah yang dimaksud dengan adat istiadat Melayu, apa yang dimaksudkan dengan adat yang bercanggah dengan tidak, apa yang dimaksudkan dengan adat yang salah tafsir sebenarnya. Kongsi ilmu tak? Yes, betul. Jadi itu antara ilmu yang disampaikan insya-Allah pada hari ini. Jadi semoga Tok sentiasa dimurahkan rezeki oleh Allah SWT, dipanjangkan umur dan dapat menyendarkan seberapa ramai manusia ataupun orang Melayu. Sama-sama kita bantu-bantu. Betul. Dengan adanya teknologi zaman sekarang tu kan, boleh meningkatkan lagi mutu ataupun meningkatkan lagi cara penyebaran ilmu itu kepada masyarakat zaman sekarang, insya-Allah. Baik. Jadi insya-Allah itu saja daripada kami. Assalamualaikum. Saya sebelum tu insya-Allah sebelum kita nak tamat ni, saya memperkenalkan diri saya dulu. Kita tak perkenalkan pula. Nama saya Muhammad Faris, pengacara anda YM Podcast pada hari ini. Semoga menjadi manfaat podcast ini kepada anda semua. Dan sama-samalah, jangan lupa like, share dan betul kita panggil apa? Like, share dan komen. Wahid tu insya-Allah. Like, share dan komen jangan lupa di YM Podcast kami di YouTube insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.